warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, apa khabar? Jadi semoga semua dalam keadaan yang sihat, ya, semua dalam keadaan yang sejahtera dengan keluarga masing-masing. Jadi saya Masa Bayu akan sekali lagi meneruskan video pencerahan tentang akhir zaman. Ini pakaian saya sebenarnya pakaian kebiasaan saya lah. Jadi tak pakai kot, tak pakai lagi pakaian-pakaian rasmi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini saya akan sambung lagi tentang kisah Imam Mahdi. Tentang begitu banyak sekali persoalan-persoalan ataupun komen-komen di YouTube yang saya lihat semakin rancak, semakin aktif daripada berbagai pelosok. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada mereka-mereka yang tak putus-putus komen. Ada yang komen secara langsung di YouTube dan ada juga yang hantar mesej kepada saya secara peribadi. Dan saya amat berbesar hati dengan semua pencerahan, ya. Tidak ada satu pun yang saya tolak, dan semua itu saya ambil sebagai satu pengetahuan, sebagai suatu perkara-perkara yang boleh difikirkan, ya, boleh diambil sebagai satu renungan untuk pencerahan-pencerahan yang mematangkan kita dengan suasana akhir zaman yang penuh dengan begitu banyak misteri kehidupan. Hari ini saya nak sentuh tentang beberapa penjelasan tentang Imam Mahdi yang dikatakan akan hadir dalam satu malam ataupun dalam satu hari. Jadi ada yang menyatakan bahawa Imam Mahdi ini sebenarnya janganlah kita fikir-fikirkan, jangan kita cuba-cuba cari, kerana akhirnya nanti dia akan datang dalam satu malam. Allah akan berikan dia keilmuan, Allah akan berikan dia pengetahuan, dan dia akan jadi Imam Mahdi. Hanya dalam satu malam saja dia akan berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah membuka ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan berfikir. Bukan berarti saya ingin memaksa tuan-tuan dan puan-puan menerima terus apa yang saya sampaikan. Cuma saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kembali berfikir secara rasional, ya, berfikir secara praktikal, kerana disitulah peranan akal yang Allah berikan kepada kita. Dan di situ datangnya penting kenapa kita ada tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling utama sekali kenapa kita kena berpegang kepada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir zaman ni banyak sumber, ya, banyak pecahan-pecahan daripada Al-Quran, ya, banyak pecahan-pecahan daripada pengetahuan-pengetahuan, doktrin-doktrin daripada berbagai-bagai pihak. Namun sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, jelas di dalam Al-Quran, ya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah telah memerintahkan kita, Allah telah pun memberitahu dengan sangat-sangat nyata, jangan sekali-kali kita merujuk lain daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran ini cahaya, tuan-tuan dan puan-puan, cahaya yang akan menerangi kegelapan, cahaya akan membawa kita kepada ruang yang jelas, yang akan dapat mengelakkan kita daripada terjerumus ke dalam jurang-jurang. Kerana gelap, tak perasan ada jurang, kita akan jatuh dalam jurang tersebut. Maka Al-Quran adalah penyuluh. Al-Quran akan menyuluh apa juga kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan kita di dalam dunia nyata dan kehidupan kita tentang persoalan-persoalan gaib. Kisah Imam Mahdi adalah persoalan gaib, kisah malaikat adalah persoalan gaib, kisah Allah Subhanahu Wa Taala adalah kisah gaib. Sebagaimana gaibnya Rasulullah SAW pada saat ini kepada semua umat manusia, ya. Dia hanya zahir pada satu waktu dahulu, tapi hari ini zaman ini adalah zaman gaib, kerana kegaiban telah pun menjadi dominan. Kerana disitulah permulaan kepada persoalan Dajjal yang gaib, bersifat gaib. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran jangan sekali kita letakkan atau sisihkan daripada perjalanan hidup kita. Saya menjawab banyak persoalan-persoalan yang sama, di mana meletakkan begitu banyak jawapan-jawapan itu, tetapi bersandarkan kepada kitab-kitab, bersandarkan kepada sumber-sumber yang lain,
Bagi saya itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan, tetapi tetap perlu ditapis dengan Al-Quran. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita di akhir zaman. Bila saya sebut akhir zaman tu, maksudnya penuh dengan fitnah. Maka untuk elakkan segala fitnah, berpeganglah kepada tali Allah, berpeganglah kepada pedoman yang telah ditinggalkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Yakni kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Baginda. Sunnah Baginda adalah pelaksanaan beliau berdasarkan Al-Quran. Dah ulang-ulang saya sebut perkataan begitu. Jadi bila kita katakan ada satu lagi sifat ataupun manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah, sebagaimana antara komen-komen yang diberikan, tuan-tuan dan puan-puan, siapakah Rasulullah SAW di sisi Allah? Siapakah baginda sebenarnya di sisi Allah? Sehingga kita meletakkan satu sosok yang lain lebih mulia daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Tak sayang Nabi ke tuan-tuan dan puan-puan? Tanpa ada Rasulullah, kita tak mengenal cahaya Islam, kita tak akan mengenal nikmat Islam. Kerana junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang berjalan di atas muka bumi, yang menaburkan baktinya, yang berkongsi segala rahmat yang disalurkan melalui diri beliau kepada sekalian umat manusia, sekalian makhluk. Malah tuan-tuan dan puan-puan, Allah berselawat ke atas Nabi. Allah perintahkan malaikat berselawat ke atasnya. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat-sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, sehingga kan Allah berselawat ke atas Nabi. Allah tak berselawat kepada yang lain tuan-tuan dan puan-puan. Allah selawat pada Nabi kita, Nabi besar kita, junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Tetapi tiba-tiba datang pula satu manusia dalam satu malam, tiba-tiba dia menjadi manusia yang lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Kenapa jadi begitu tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana boleh jadi begitu? Dalam Al-Quran tak sebut pun. Dalam Al-Quran yang disebut selalu disebut tentang kemuliaan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Bercerita tentang para rasul, dan semua para rasul itu akhirnya berada di bawah satu payung yang akan menjadi satu wadah yang khusus dipegang oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, kita boleh berlapang dada di dalam soal keilmuan dan soal pengetahuan, tetapi kita tidak bolehlah meletakkan derajat Rasulullah SAW itu lebih rendah daripada yang lain. Dan itulah kemuliaan yang telah Allah berikan kepada beliau. Maka berbalik kepada cerita itu, ada yang menyatakan dalam satu malam tiba-tiba Imam Mahdi akan jadi pemimpin kepada umat manusia. Sedangkan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW melalui kehidupan yang sangat sukar daripada kecilnya tuan-tuan dan puan-puan. Beliau yatim piatu daripada kecil. Sebelum lahir saja ayahnya telah pun meninggal dunia. Kemudian dalam usia beliau 9 tahun, kata silap saya, kalau saya salah tolong perbetulkan di sini, kehilangan ibunya pula. Jadi dalam banyak situasi, dalam banyak keadaan, beliau menempuh perjalanan daripada kecil, jadi pengembala, jadi hidup dengan toknya, hidup dalam keadaan yang tidak mendapat kasih sayang langsung daripada kedua ibu bapa. Kemudian beliau telah dewasa dan beliau melalui perjalanan untuk membawa umat manusia keluar daripada kegelapan di dalam keadaan waktu itu di Mekah, dengan keadaan masyarakat jahiliah. Beliau telah pun dianiaya, difitnah, berbagai-bagai berlaku kepada beliau, diancam untuk dibunuh, dan bagaimana beliau telah dimalukan dan dikatakan manusia yang gila, dan juga dikatakan sesat, yang membawa kesesatan kepada masyarakat. Dan akhirnya sampailah kepada peristiwa hijrah beliau ke Madinah. Berhijrah beliau ke Madinah tuan-tuan dan puan-puan, bukan berhijrah macam kita balik kampung naik kereta, beli tiket bas, boleh sampai ke rumah tak ada siapa ganggu. Kita hijrah juga tapi kita tak ada gangguan. Tetapi baginda Rasulullah SAW tuan-tuan dan puan-puan berhijrah daripada Mekah ke Madinah dengan Saidina Abu Bakar lari tuan-tuan dan puan-puan, membawa diri lari daripada Mekah
pergi ke Madinah. Dan di saat beliau keluar daripada Mekah, Saidina Ali telah menggantikan tempat beliau untuk jadikan sebagai suatu siasah supaya dapat keluar daripada rumah, untuk beliau keluar secara bersembunyi-sembunyi. Dan itu dilakukan kerana apa? Kerana untuk keselamatan diri dia. Dan Saidina Ali telah tidur di katil di mana Rasulullah SAW tidur di rumah dia. Dan kisah ini juga telah pun diketahui oleh kita semua kan, tuan-tuan dan puan-puan, sampai kepada gua laba-laba dikejar oleh pihak-pihak kaum musyrik, dan akhirnya sampai ke Madinah. Dan apabila sampai ke Madinah, tuan-tuan dan puan-puan, beliau tidak terus hidup tenang. Tetap ada ancaman-ancaman daripada puak-puak daripada Mekah. Mereka-mereka yang tidak senang dengan apa yang beliau usahakan, berperang demi berperang, dan peperangan yang tidak putus, sehingga akhirnya Mekah telah dapat dibebaskan oleh baginda Rasulullah SAW daripada kaum-kaum musyrik, kaum-kaum kafir, kaum-kaum jahiliyah pada saat itu. Dan daripada situ berubahlah pola geopolitik dunia, dan Mekah kembali menjadi sebagai pusat ataupun nukleus kepada tauhid, kembalinya umat manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kisah-kisah ini sangat jelas kesukaran sirah-sirah Rasulullah, perjalanan Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran. Dilempar batu, berperang di Uhud sampai luka badan dia, patah gigi dia, berbagai cerita berlaku kepada beliau, tuan-tuan dan puan-puan, semata-mata nak menegakkan syiar Islam di atas muka bumi. Jadi berpuluh tahun beliau melalui perjalanan dengan begitu banyak kesukaran, tetapi beliau adalah manusia terpilih yang Allah amat-amat kasihi, yang telah Allah berikan kelebihan lebih daripada yang lain-lain. Dan Allah, sebagaimana saya ulang lagi, berselawat ke atas Nabi. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, begitu sukar, begitu jauh perjalanan Rasulullah untuk menegakkan Islam untuk kita rasa pada hari ini. Tetapi tiba-tiba akhir zaman ada satu manusia, tiba-tiba dalam satu malam dia jadi manusia yang hebat, lebih mulia daripada Rasulullah yang menjadi pemimpin kepada semua umat manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak fikir dengan apa yang saya sampaikan tadi? Masuk akal tak? Boleh tak? Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Boleh berlaku, tetapi ilmu adalah perjalanan. Nabi Adam AS turun daripada syurga ke bumi, berjalan juga tuan-tuan dan puan-puan di atas muka bumi. Silih berganti sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga berjalan di atas muka bumi menegakkan Islam. Bagaimana pula tiba-tiba dalam satu malam seorang terus jadi manusia yang hebat, tak perlu belajar, tak perlu berjalan, tiba-tiba jadi pandai. Kalau kita berpegang kepada hukum alam, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, berasaskan rujuk kepada Al-Quran, ilmu adalah perjalanan pengetahuan. Dalam arti kata lain, kita berilmu bermakna kita telah melaksanakan pengetahuan. Orang yang beriman belum tentu ia akan beramal dengan keimanan dia. Orang yang beramal, bertakwa, pasti ia orang yang beriman. Maka ada posisi dia masing-masing. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, menjawab kepada komen-komen daripada penonton-penonton di YouTube, Imam Mahdi wujud dengan perjalanan. Beliau perlu menempuh, beliau perlu melalui setiap peringkat perjalanan sebagaimana cerminan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jika beliau tidak memiliki perjalanan sedemikian, tidak merasa bagaimana sukarnya apakah artinya fitnah, beliau tidak melalui perasaan ataupun suasana apa namanya miskin, beliau tidak melalui perjalanan merasakan apakah itu penderitaan, dipulaukan, dituduh sesat dan sebagainya, maka beliau tidak akan dapat kualiti untuk menjadi seorang pemimpin, kerana
tanpa melalui sesuatu perkara, maka dia tidak dapat menjiwai, merasakan bagi dirinya sendiri, kerana akhirnya nanti ia harus kembali kepada diri sendiri untuk memahami apa yang berlaku di sekeliling. Jika dalam satu malam dia tiba-tiba memiliki semua pengetahuan, maka pengetahuan dalam satu malam itu perlu dia laksanakan dengan perjalanan dia. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, bertanya dengan Masa Bayu, saya baru pegang satu perkara yang sangat khusus, iaitu Masa Bayu akan rujuk kepada Al-Quran. Dan setakat apa yang telah Masa Bayu jumpa di dalam Al-Quran, telah Masa Bayu kaji, masih sedikit lagi, masih banyak lagi. Belum lagi ditemukan apa juga fakta-fakta yang lain daripada fakta-fakta yang menyatakan bahawa setiap manusia perlu menempuh perjalanan untuk mendapatkan sesuatu derajat. Tidak beriman seseorang itu selagi ianya tidak diuji. Itu di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana seseorang itu tiba-tiba dalam satu malam tidak diuji, tidak diberikan suatu perjalanan, maka dia telah menjadi orang yang boleh memimpin, orang yang tidak pernah dia fahami perjalanan hidupnya macam mana, tak pernah merasa kemiskinan, tak pernah merasa hidup di fitnah, tidak pernah merasa hidup ditentang dan berbagai-bagai lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Macam mana pula tiba-tiba beliau boleh menjadi manusia yang memahami keadaan sekeliling? Maka di situ datangnya persoalan berfikir, tuan-tuan dan puan-puan. Allah suruh kita berfikir, jangan ikut nafsu. Jangan letakkan diri kita dalam kebinasaan, mengambil jalan mudah sehingga kita lupa realiti kehidupan kita di atas muka bumi ini sentiasa berbalik kepada hukum-hukum sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai manusia dan kepada sekalian makhluk yang ada di sekalian alam. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, jika kita benar-benar ingin mengenal Imam Mahdi, jika tuan-tuan dan puan-puan memang benar-benar ingin bersama Imam Mahdi, berfikirlah. Segala jawapan itu ada dalam Al-Quran. Apa juga yang perkara tidak ada di dalam Al-Quran, betapa indah sekalipun ceritanya, betapa besar sekalipun sokongannya, jika satu dunia sekalipun menyokong apa yang disampaikan, tetapi ianya tidak dapat dibuktikan dengan Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah kisah daripada Dajjal laknatullah. Itu penyataan Masa Bayu secara khusus kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan hidup sendiri datang muka bumi. Janganlah khawatir, jangan takut, kerana sendirinya tuan-tuan dan puan-puan itu dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan khawatiri, peganglah Al-Quran. Sesukar mana sekalipun kehidupan tuan-tuan dan puan-puan di bumi pada hari ini, di dunia pada hari ini, jika tuan-tuan dan puan-puan berpegang kepada Al-Quran dan sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yakinlah Allah melindungi tuan-tuan dan puan-puan. Biarlah seluruh dunia menentang tuan-tuan dan puan-puan atas apa yang tuan-tuan pegang, apa yang diyakini, yang diimani. Biarlah semua menolak sekalipun, tetap yang menolak semua itu juga adalah makhluk yang Allah jadikan, dan mereka tidak akan mampu menjamin kehidupan tuan-tuan dan puan-puan apabila sampai di padang mahsyar. Kerana Allah sahaja yang akan dapat memberi jaminan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi janganlah kita terpengaruh, janganlah kita mengikut suara ramai, kerana suara ramai bukan jaminan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah berbalik kepada sunnah baginda Rasulullah SAW secara khusus dan tapisan daripada Al-Quran secara jelas. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu ingin sekali lagi menyatakan di sini, bagi mereka-mereka yang nak terima, alhamdulillah. Tak terima pun tak ada masalah. Berbuka fikiran,
Kerana masa Bayu telah mendapat jawapan. Imam Mahdi telah wujud di zaman ini. Imam Mahdi sedang berjalan di atas muka bumi pada hari ini. Sama ada ingin menerima hakikat tersebut atau tidak, itu bukan suatu perkara yang menjadi persoalan bagi diri masa Bayu, tetapi itu adalah sebagai suatu pencerahan daripada masa Bayu kepada semua. Kerana atas rasa kasih sayang, atas rasa tanggungjawab, supaya masa Bayu jangan lagi dipertikaikan di masa depan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Mahdi adalah cerminan Rasulullah SAW di dalam setiap perkara. Maka apa juga yang berlaku dalam kehidupan tuan-tuan dan puan-puan dalam meneruskan perjalanan mengenal persoalan-persoalan akhir zaman, khususnya Imam Mahdi, adalah satu perjalanan yang tidak ada yang sia-sia. Tetapi ia akan menjadi sia-sia sekiranya ia tidak diberikan dengan suatu tapisan khusus, yakni tapisan daripada Al-Quran, kerana hanya Al-Quran sahajalah yang sah, yang akan dijadikan sebagai satu pembuktian fakta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita apabila kita berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Mas Bayu berharap dengan segala pencerahan ini, pernyataan ini telah memberikan tuan-tuan dan puan-puan buah fikiran, membuka pintu berfikir lagi. Ingatlah, jangan kita duduk di dalam dunia penuh bersangka-sangka, kerana dunia akhir zaman adalah dunia nyata. Apabila kita meletakkan sangka bahawa kita yang mengetahui, kita yang telah mendapat jawapan, maka ambillah segala sangka-sangka itu dan lihatlah di dalam Al-Quran sekali lagi, dan carilah di mana sangkaan kita itu menepati sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Jika ada, maka salam sejahtera lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika apa yang disangka-sangka itu tidak ada di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, neraka kirim salam. Jangan kita terjebak dengan fitnah Dajjal laknatullah di akhir zaman. Saya Mas Bayu, salam sejahtera, salam harmoni buat semua.